Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali lagi dalam channel saya Mukris Trading di YouTube, yang mana telah pun sekian lama berdiam diri seketika oleh kerana kesibukan tugas saya di sana sini dan untuk memenuhi hasrat beberapa buah institusi ataupun akademi-akademi yang tertentu lah. Jadi kali ini saya ikhtiarkan untuk membuat video ini untuk perkembangan semasa apa yang telah berlaku di Wall Street sepanjang lepas dan apa yang akan kita jangkakan ataupun patut kita lihat sepanjang minggu ini. Yang mana pada sepanjang minggu ini apa yang penting ialah untuk kita melihat apa nanti tindakan ataupun strategi yang akan dibuat oleh Federal Reserve. Itu adalah satu perkara yang patut kita lihat kerana pada masa ini kekhawatiran di dalam pasaran ialah dengan melonjaknya kadar inflasi kepada lebih daripada 6%. Ini yang telah pun dilaporkan berdasarkan apa yang telah pun diperolehan data inflasi daripada CPI ataupun Consumer Price Index baru-baru ini dikeluarkan pada hari Jumaat yang lepas kalau tidak salah saya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya apa yang perlu kita lihat ataupun sebagai salah satu daripada penanda aras jika berlakunya inflasi ini dan juga kadar feda akan dinaikkan, biasanya di Wall Street kita akan melihat dua instrumen penting, iaitu salah satu di antaranya ialah bagaimana kedudukan ataupun hala tuju pasaran komoditi emas, dan kedua ialah the CBOE 10-year Treasury Note Yield. Itu yang perlu kita lihat, ya. Dan kalau kita lihat di sini, mari saya kongsikan, inilah dua instrumen utama yang patut kita lihat, ya, yang patut kita lihat untuk sama ada kita akan melihat sama ada peningkatan dilakukan di dalam pasaran emas ini. Dan pada ketika ini yang dapat kita perhatikan di sini, walaupun higher low telah pun dilakukan oleh pasaran emas, pasaran komoditi emas ini, tetapi ianya masih lagi belum dapat menembusi resistance line di sini. Okay. Jadi kalau ianya mampu membuat high, jadi itulah satu petanda ataupun potensi yang mana kadar faedah ini akan mendominasi pasaran sepanjang bulan ini ataupun sepanjang tahun 2022. Okay. Tapi pada ketika ini nampaknya masih lagi mencari harga tuju untuk pasaran emas ini. Jadi yang penting adalah kita perhatikanlah apa kedudukan pasaran emas tersebut, pergerakan harga emas tersebut. Begitu juga kalau kita melihat dalam pasaran, bukan pasaran tapi indikator adalah TNX ini, yang dapat kita lihat di sini, right? Yang dapat kita lihat di sini. Kadar yield ini telah pun dijangka akan membuat kenaikan, ya. Dijangka akan membuat kenaikan, tetapi perlu kita perhatikan lagi lah sama ada ia akan boleh menembusi ruang rintangan ataupun resistance di kawasan inilah. Okay. Ini yang perlu kita perhatikannya, around this area, sama ada ia mampu menembusi rintangan tersebut. At the moment, kalau kita lihat pergerakan harga ini masih lagi membuat aliran yang meningkat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada ruang resisten yang perlu dilepasinya, dan jika ia dah mampu menembusi ruang resisten ini, mungkin ia akan boleh menuju ke
arah 1,8% ataupun 2%. Itu arah yang ataupun satu aras yang lebih kritikal. Sekali lagi, ini yang perlu kita perhatikan for the immediate term. Jika ia mampu menembusi, jika ia mampu menembusi aras ini, iaitu dalam 1.7 sebelum ia menuju kepada 1.8 dan 2%. Ini yang sebenarnya perlu kita fokuskan lah, sama ada Federal Reserve akan menaikkan secara mendadak ataupun akan meneruskan secara beransur-ansur kenaikan dalam kadar faedah ini. Walau bagaimanapun, kadar faedah ini memang dinanti-nantikan oleh para pelabur demi untuk mengawal keadaan harga yang kian meningkat disebabkan oleh inflasi inilah. Jadi memang dinanti-nantikanlah untuk kadar faedah ini dinaikkan oleh para pelabur institusi dan juga para pelabur yang sophisticated lah, yang sophisticated. Dan kalau kita lihat juga kepada market index, market index setakat inilah, market index pada setakat ini, kenaikan ataupun lantunan yang dibuat oleh market index ini, walaupun kita melihat di sini kenaikan ini nampaknya satu harapan, tetapi kenaikan dalam segi volume ini masih lagi kurang daripada yang sepatutnya lah. Jadi kita ingin melihat sebenarnya kenaikan ataupun lantunan yang diperoleh Dow Jones ini dan juga S&P 500 ini, begitu juga dengan Nasdaq, perlulah diiringi sehaluan dengan volume tersebut. Jika sekiranya lantunan yang dibuat walaupun tinggi tetapi volume masih rendah, jadi di sana dapat kita lihat ada ketidakseimbangan dalam kenaikan lantunan tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati dan mungkin berkemungkinan besar kenaikan ataupun lantunan yang dibuat oleh indeks-indeks ini akan mungkin terhenti seketika apabila dia hendak memecah the all-time high yang pernah dicipta oleh Dow Jones pada paras 36.300 dan begitu juga dengan S&P 500 pada paras di atas 4.700. Begitu juga dengan Nasdaq di atas 16.200. Jadi ini mungkin akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi jika sekiranya volume ini masih lagi berkurangan. Tetapi jika sekiranya lantunan yang dibuat pada minggu ini diikuti dengan volume yang lebih besar, ini adalah potensi ataupun petanda potensi pasaran mungkin telah membuat reversal yang amat positif. Jadi ini perlu kita perhatikan sepanjang minggu ini dan juga sepanjang bulan inilah yang mana kita ingin melihat sama ada Santa Claus Rally akan bermula ataupun sebaliknya. Dan seperti perkongsian saya awal pagi tadi dengan Akademi dalam sesi opening bell, ini adalah saham-saham pilihan analisa pada ini. Yang dapat kita lihat harga telah melonjak 150 harga $180. Pfizer walaupun pun dilakukan, tetapi kita memerlukan volume yang lebih kuat lagi untuk menyokong kenaikan tersebut dan melepasi the all time high ataupun the previous peak pada harga $55.70. Dan bagi saya, kalau saya nak membeli Pfizer ini, saya akan menunggulah paras tersebut untuk dilimpasi, iaitu pada paras $55.70 ataupun sebaiknya ada even number, iaitu $56 nanti, dengan risiko
mungkin di kawasan ini ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan of course Intel dan Facebook juga jadi kegemaran ramai. Jadi kegemaran ini bagi saya banyak lebih kepada option trading, yang mana option trading ini bukanlah satu perkara yang patut kita fokuskan kerana ianya memang tidak mematuhi syariah trading compliance. Okay. Dan kenaikan yang dibuat oleh Intel ini juga walaupun agak volatile, tidak menentu at the moment, tetapi hopefully it will be able to meneruskan aliran meningkat tersebut berdasarkan apa yang dapat kita lihat di sini daripada higher low yang telah pun dilakukan oleh Intel ini. Tetapi of course kita menanti lagi sepanjang minggu ini sama ada higher low ini masih lagi mampu dibuat dan higher high masih kekal untuk dilakukan oleh saham ini, dan diharapkan ia dapat mampu menembusi the previous peak pada harga ini, kemuncak harga ini, iaitu $56.07. Okay. Facebook, yes, bagi saya kalau saya hendak memilih Facebook ini ataupun Meta Platforms ini, saya lebih suka jika sekiranya saham ini telah mampu menembusi harga di atas $350. Jadi itu saja perkongsian saya untuk tuan-tuan dan puan-puan tentang pasaran di Wall Street sepanjang minggu ini dan juga sepanjang minggu lepas, dan analisa untuk kita lihat untuk pada minggu ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.